Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam sesi sekali lagi sesi tadabbur harian insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada majlis kita pada pagi ini dan seterusnya akan memberikan keampunan kepada kita semua dan juga akan memberikan Al-Quran ini, memberi kurniaan kepada kita dengan Al-Quran ini akan menjadi panduan hidup kita insya-Allah sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-56 insya-Allah muka surat 56 daripada Mashaf dan bacaan kita pada hari ini adalah daripada surah Al-Imran iaitu ayat 46 sehingga ayat 52. Ayat 46 sehingga ayat 52 daripada surah Al-Imran. Saya akan bacakan sedikit insya-Allah. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada majlis sesi kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalik. Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat yang ke-46 dan juga 47 yang baru saja saya baca sebentar tadi. Moga-moga dengan bacaan kita ini kita akan diberkati insya-Allah. Maksud daripada ayat yang kita bacakan pada hari ini ataupun ayat yang kita bacakan pada hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada apa yang telah kita bacakan sebelum daripada ini, iaitu ceritanya adalah cerita yang masih lagi bersambung, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang kelebihan Nabi Isa yang akan dilahirkan oleh Maryam. Jadi malaikat telah memberitahu kepada Maryam bahawa kamu akan melahirkan begini-begini. Jadi apa yang telah disebutkan sebelum daripada ni kita telah baca, iaitu salah satu di antara sifat Nabi Isa alaihissalam yang akan lahir ini ialah wajihan, iaitu wajihan fid dunya dan juga wajihan fil akhirah. Kita sebutkan maksud wajihan tu yang mempunyai jah, yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kurniaan sama ada di dunia dan juga di akhirat. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala akan sambung lagi cerita apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi Isa alaihissalam ni, iaitu Allah Taala kata wa yukallimun nasa. Nabi Isa ni dia boleh bercakap kepada manusia. Jadi ini adalah di antara kehebatan lagi. Jadi dia adalah wajih sebelum Nabi dan dia adalah mutakallim dia adalah mukallim iaitu yang bercakap yang bercakap dengan apa? Bercakap kepada manusia. Wa yukallimun nasa, dia boleh bercakap kepada manusia bila? Kalau dalam keadaan biasa tak peliklah kan, tetapi fil mahdi itu ialah buayan tu. Maknanya semasa dalam buayan tu Nabi Isa sudah boleh bercakap bercakap apakah yang dicakapkan di dalam surah Maryam. Nanti kita akan jumpa bahawa dia bercakap, dia kata inni abdullah. Dia cakap apabila orang tuduh Maryam ni kan pelik kan, sebab apa kan, dapat anak tiba-tiba begini kan, dapat anak tapi tak kahwin, tak pernah disentuh oleh lelaki dan sebagainya. Kata dia dapat anak ni pelik kan. Jadi orang tuduh macam-macam lah, orang kata dia macam ni. Jadi tiba-tiba Nabi Isa yang dalam buayan pada masa itu bercakap. Dia kata apa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan seterusnya lah dalam surah Maryam kita boleh baca, iaitu dia berkata aku ni adalah Abdullah, aku ni hamba Allah, aku ni adalah akan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, aku ni akan dijadikan nabi dan aku ini akan menjadi mubarak. Mubarak maknanya ialah diberkati, aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi itulah kelebihan yang Allah Taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata itu Mahdi, itu yang dicakapkan semasa di dalam Mahdi, semasa di dalam buayan tu. Kemudian begitu juga wakahla, semasa dia tua, masa dia dah kahla ni ialah artinya iaitu orang yang berumur lebih kurang 40 tahun, iaitu apabila dia kata seseorang tu dalam bahasa Arabnya ialah seorang yang telah sempurna syababnya, telah sempurna
sebagai seorang lelaki, sebagai seorang manusia, iaitu biasanya umur dia lebih kurang 40 tahun, maka dia boleh bercakap lagi. Dia boleh bercakap, memanglah boleh bercakap, tapi maksudnya ialah dia memberitahu kepada manusia tu benda yang sama. Apa yang diceritakan semasa dia tu dalam buaian sama dengan apa yang diceritakan semasa dia tu sudah dewasa. Jadi wa minas solihin, dan yang ketiganya dia adalah minas solihin dalam ayat ni. Jadi 3 perkara lah kan, dia bercakap masa buaian, dia boleh bercakap semasa dia bercakap dan memberitahu tentang Islam ni semasa dia dewasa, dan juga dia ni wa minas solihin, seorang yang soleh. Soleh ni adalah merupakan salah satu sifat yang mana dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tengokkan Nabi Sulaiman pun dia ni minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijadikan sebagai orang soleh. Kalau ada masalah suara, betul beritahu saya insya-Allah kan. Jadi seterusnya qalat, itu adalah perkara-perkara yang diberitahu oleh malaikat kepada Maryam. Jadi selepas daripada tu terkejutlah Maryam kan. Bila Maryam ni terkejut, apa dia kata? Qalat rabbi anna yakunu li walad. Dia terkejut dan dia tanyakan, bagaimana aku akan dapat? Jadi annas itu rabbi, wahai Tuhan. Jadi nampak tak mana walaupun malaikat yang beritahu, tetapi dia akan bertanya kepada Allah. Mana kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata anna tu kaifa, bagaimana? Dia bukan tanya Allah Taala mampu tak mampu, tak, tapi dia bertanya sekarang ni bagaimana Allah Taala, bagaimana aku nak dapat anak? Dia kata anna yakunu li walad, bagaimana aku nak dapat anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan aku ni tidak pernah disentuh oleh lelaki. Apa maksud sentuh sini? Jadi ada yang kata kat sini ialah maksudnya ialah kinayah. Bukan dia adalah majaz, bukan hakikat. Bukan hakikat. Kalau hakikat tu sentuh betul, tapi kalau sentuh betul maknanya mungkin ada lelaki dah sentuh kan, takkan tak sentuh langsung kan. Contohlah kata kan, iaitu saudara mara dia kan, mahram dia kan, mungkin sentuh dia. Tapi ini ada mengatakan maksud sini tidak sentuh tu ialah sentuh dari segi majaz. Maksud majaz ni apa? Sentuh dari segi buat hubungan di antara lelaki dan perempuan, sama ada dengan berkahwin ke, sama ada dengan buat yang tak elok ke, tak pernah maknanya kan. Maryam ni tak pernah macam tu. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut ni walam yamsasni bashar. Allah Taala meriwayatkan kata Maryam ni, aku tak pernah disentuh pun oleh manusia. Manusia tak pernah sentuh. Qala kazalik. Jadi Allah Subhanahu Taala kata kazalik. Kazalik tu ertinya apa? Ertinya ialah ada satu pendapat kata kazalik ni ialah mana al-amru kazalik. Jadi dia berhenti ke situ. Ada qiraatnya dia wakaf situ. Wakaf tu makna stop situ kazalik gitu. Ada yang satu qiraat lain dia baca terus kan. Qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah Taala menciptakan ma yasha, apa yang dikehendaki. Jadi Allah Taala beritahu kepada Maryam di sini, Allah Taala nak dia boleh buat Jadi di dalam ayat ini dia gunakan perkataan yakhluqu. Semasa cerita pasal Nabi Zakaria, Nabi Zakaria diceritakan guna fa'ala yaf'alu. Iaitu apa? Ketika Nabi Zakaria ni tak dapat anak, tiba-tiba dia umur dia dah tua, tiba-tiba dia dapat anak Yahya kan. Jadi Allah Taala gunakan perkataan yaf'alu, tapi di sini gunakan yakhluqu. Kerana apa? Ulama kata kerana apa yang berlaku kepada Maryam ni lebih pelik lagi daripada apa yang berlaku kepada Nabi Zakaria. Kerana Nabi Zakaria ni hanya cumalah dia tua dan begitu kan, dia tak dapat anak sebelum ni kan, gitu kan. Cuma sekarang ni Maryam ni lagi peliknya, lagi dahsyatnya. Dahsyat apa? Dahsyat itu makna memang keajaiban tu lagilah. Sebab apa? Dia tak pernah dia sentuh oleh lelaki, tiba-tiba dapat anak. Ini pelik daripada Zakaria lagi. Jadi sebab itulah penggunaan perkataan yakhluqu kan. Allah Taala kata Allahu yakhluqu ma yasha. Allah Taala nak buat apa-apa dia boleh buat. Tak ada masalah kan. Iza qada amran, iza qada tu maksud iza arada. Iza arada amran, gitu kan. Apabila Allah Taala kehendaki satu-satu benda kan, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Mudah je bagi Allah. Allah Taala boleh kun fayakun. Allah kata jadi. Maka kalau ikut kita kan, kalau kita bacaan kun fayakun tu ada berapa second? Kun di antara kun dengan fayakun. Mungkin kita kata ada 0.1 second, contohlah kata. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tak ada. Bila Allah Ta'ala kata nak jadi terus kan. Dia tak adalah tempoh-tempoh masa tu kan. Cuma kita sebab kita baca kan, jadi Allah Ta'ala nak sebutlah, ini nak ajar kita kan bahawa kita ni sebab kita ni baca. Seterusnya Allah Subhanahu Ta'ala kata wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah Ta'ala sebut lagi, Allah Ta'ala senaraikan lagi apakah perkara-perkara yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang tak ada pada orang lain. Apakah dia? Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan sini iaitu apa? Wa yu'allimuhu al-kitaba. Dan kemudian
Allah Ta'ala sebut kan, iaitu Allah Ta'ala akan ajarkan kepadanya Al-Kitabah. Al-Kitab di situ bukan makna kitab, bukan makna buku, tapi maksudnya ialah iaitu dapat membaca, iaitu tulisan. Dan jadi salah satu kelebihan Nabi Isa AS, dia dapat baca tulisan. Maknanya kalau kita kat membaca sekarang M lah kan, membaca, menulis kan, maknanya dia boleh benda tu kan, Allah Ta'ala ajarkan dia. Jadi kenapa disebutkan perkara ni? Kerana pada masa tu disebutkan oleh ulama tafsir, ahli-ahli tafsir, dia kata kerana pada masa tu tamadun manusia mula dah meningkat dah. Tamadun manusia dah mula naik, dan manusia pada masa tu dah mula pandai menulis, dah mula start dah macam tu kan. Perkara tu menjadi satu maknanya satu ketinggian lah bagi manusia. Kalau yang orang tu yang pandai menulis, pandai membaca, maka dia akan ada kehebatan lah pada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Isa ni wa yu'allimuhu al-kitaba, dia boleh menulis, menulis dan boleh tulisan. Kemudian wal hikmata, hikmah sini maksudnya apa? Maksud di sini hikmah ni ialah maknanya ulumun. Kalau ikut ramai ulama kata seperti Fakhrul Razi, dia kata maksud sini ialah, maksud al-hikmah ialah ulumun nafi'ah kepada manusia, ilmu-ilmu yang boleh membetulkan manusia, ilmu-ilmu yang mengetahui benda yang betul dan benda yang salah. Jadi itu adalah awal hikmata. Jadi dua Allah Ta'ala ajarkan kepada pandai membaca dan menulis, kemudian Allah Ta'ala ajarkan kepada dia perkara-perkara yang dia tahu kan. Dia tahu apa? Tahu ni. Kemudian wat Taurata wal Injila. Kemudian dia ni telah diberi pula iaitu ilmu apa? Ilmu At-Taurah. Ilmu Taurah maknanya dia tahu ilmu Taurah ni ilmu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kan. Sebelum kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam, sebelum daripada itu jadi dia belajar. Dia pandai, dia tahu, dan kemudian tu diberikan kepada dia selepas itu wal Injila, diberikan Injil pula kepadanya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi banyak sebenarnya kurniaan-kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau kan, kepada Nabi kita kata kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekejap kita betulkan sikit supaya apa? Supaya dapat insya-Allah dapat cahaya sikit sebab cahaya dah padam. Okey. Okey, insya-Allah. Seterusnya kita akan tengok kan. Minta maaf kita pusing-pusing sikit, insya-Allah. Gelap insya-Allah. Seterusnya ialah kita akan tengok kan ayat yang ke-49, insya-Allah 49, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu lagi kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Apa dia kelebihan Nabi Isa ni? Iaitu lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa rasulan ila bani Israel. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan dia ni sebagai rasul kepada Bani Israel. Rasul kepada Bani Israel maknanya dia diutuskan kepada Bani Israel. Tapi bukanlah bermaksud mana untuk ajaran dia tu pada masa tu bukan untuk Bani Israel sahaja. Sebab ulama tahu nak tafsir sebut, dia kata juga adalah kepada orang Rom pada masa tu kan. Orang Rom ni kalau ikutnya bukan Bani Israel, tetapi mereka ni memerintah pada masa tu kan. Memerintah apa? Memerintah tempat tu, memerintah kawasan Palestin pada masa tu kan. Jadi ajaran Nabi Isa alaihissalam ni adalah juga untuk Bani Israel, dan yang keduanya juga adalah untuk orang-orang Rom dan juga orang-orang lain. Tetapi kenapa disebutkan Bani Israel sini? Kerana dia dilahirkan daripada kalangan Bani Israel, dan sepatutnya Bani Israel itulah sepatutnya menerima apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi perkara yang berlaku adalah tidak itu kan. Dialah orang Bani Israel inilah yang banyak pula menggunakan, selepas itu menggunakan tentera-tentera Rom ni, orang Rom ni untuk menyeksa Nabi Isa alaihissalam, menolak Nabi Isa alaihissalam. Jadi seterusnya kita tengok kan, dia tu adalah rasul kepada Bani Israel, dan kemudian dia kata apa? Dia kata apa kepada Bani Israel? Dia kata anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku ni bawa kepada kamu dengan satu ayat dengan satu ayat maknanya dengan alamat, tanda yang menunjukkan kepada benarnya apa yang aku kata ni. Itu ayat mir rabbikum, daripada Tuhan, bukan daripada aku. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan bahawa semua benda tu adalah bukan datang daripada dia sendiri. Sebab itulah ini adalah ayat yang nak meneguhkan lagi bahawa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam ni bukan Tuhan.
Tidak sebagaimana kata-kata orang Kristian pada hari ini kan. Itu antara kan. Lepas ni kita akan tengok lagi bahawa banyak dicakap apa-apa kata-kata Nabi Isa AS ni, bahawa sebenarnya dia ni bukan Tuhan sebenarnya kan. Tapi dia ni adalah hanyalah seorang rasul. Jadi dia kata mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, bukan daripada aku. Anni, dia kata akhluqu lakum. Ini di antara tanda-tanda Allah Taala sebutkan sini ada 5 perkara kan. Ada 5 perkara yang mana Allah Taala sebutkan di antara perkara-perkara mujizat-mujizat yang berlaku di tangan Nabi Isa AS. Dan kesemua perkara ini adalah berkaitan dengan, kalau kita katakan berkaitan dengan perubatan. Kenapa? Kerana pada masa tersebut perubatan adalah satu perkara yang memang dipuji, satu dikagumi oleh manusia pada zaman Nabi Isa AS. Dia berbeza. Kalau Nabi Musa dulu kita tengok kan, yang dipuji, yang dikagumi oleh manusia ialah pada masa sihir. Jadi oleh kerana itu mereka gunakan sihir semua sihir kan. Jadi sebab tu kebanyakan daripada mukjizat Nabi Musa AS adalah merupakan berkaitan dengan sihir. Tetapi bila Nabi Isa AS, zaman Nabi Isa ni, yang manusia kagum ialah perubatan. Jadi sebab itulah banyaklah mujizat-mujizat Nabi Isa AS adalah berkaitan dengan perubatan. Dia berbeza pula kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia kagum pula dengan apa? Dengan bahasa kan. Kagum dengan kehebatan orang pandai bahasa, orang pandai yang mengulas semua kan. Jadi Allah Subhanahu taala turunkan Quran yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana manusia tak boleh nak buat sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Quran. Jadi seterusnya kita tengok sini, apakah dia 5 perkara yang Allah Taala sebutkan di dalam ayat 49 ni, iaitu yang pertama dia kata akhluqu lakum minat-tini kahayatit tayri. Nabi Isa alaihissalam ni kan, dia boleh buat apa? Iaitu dia boleh ambil tanah kita kata tanah liat ke apa kan, kemudian dia buat seperti kahayatit tayri, dalam bentuk seperti burung. Ada bacaan yang dia kata kat sini, dia kata ialah at-tayri sini ada yang kata iaitu mislut tayri mislut tayri kan. Jadi itu yang pertama lah kan. Kemudian fa'anfukhu, dia buat dalam bentuk tu kan, daripada tanah tu kan, kemudian fa'anfukhu aku pentiup fihi, pada benda tadi tu yang aku buat dari benda tadi, kemudian fayakunu tayran biiznillah, tiba-tiba benda tu hidup dan menjadi burung kan, biiznillah. Tapi dia sebut sini kan biiznillah, bukan aku, bukan pandai-pandai aku, tapi memang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara perkara kita kata bahawa Nabi Isa alaihissalam ini bukan Tuhan. Dia tak boleh buat sendiri, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kan burung apa tu kan, adalah macam-macam lah kan ulama ni, tapi ada yang kata bahawa burung tu adalah burung kelawar, dia katakan. Wallahu alam bisawab, itu tak penting kan. Tetapi ialah satu benda yang terbang seperti burung, lalu dia pun terbang, lalu manusia tengok semua. Orang tengok kan, Bani Israel itu tengok, wah burung, dia katakan. Itu mujizat dia kan. Kemudian terbang, kemudian terlepas tu burung tu bila dah hilang daripada pandangan, kemudian dia mati. Itu kata setengah ahli tafsir. Tak apa, tak penting bagi kita kan. Dalam qiraat sini dia ada fayakunu tayran. Ada qiraat baca fayakunu tairan Jadi itu dua qiraat Fayakunu tayran, fayakunu tairan. Dua-dua tu makna burung Kemudian tu yang pertama lah kan, biiznillah. Yang kedua wa ubri'u. Ubri'u tu maknanya aku menyembuhkan, maknanya aku menyembuhkan apa? Al-akmaha. Dia ada dalam bahasa Arab ada akmaha. Akmaha tu maknanya orang buta lah kan. Tetapi akmaha ada satu lagi a'ma. A'ma tu buta juga. Tapi akmaha tu buta juga. Akmaha ni orang yang buta memang daripada lahir-lahir tu buta. Kalau a'ma, orang tu asalnya dia celek, tapi lepas tu dia kena penyakit apa-apa, lepas tu dia buta. Itu dua beza. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sini akmaha nak menunjukkan bahawa sebab apa? Orang yang celek mula-mula, kemudian tu dia kena sakit apa-apa, kemudian dia jadi buta, itu lebih mudah untuk diobati daripada orang yang buta memang daripada asal dia memang buta dah. Lahir-lahir itu memang buta. Jadi Allah Ta'ala sebut sini akmaha, orang yang memang buta daripada asal lah. Tiba-tiba Nabi Isa AS boleh sembuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga wal abrasa. Wal abrasa ni ialah orang sakit sopak, satu jenis sakit kulit yang kulit tu jadi putih dan sebagainya kan. Jadi tu pada masa tu perubatan memang tak boleh nak ubat benda ni. Tak boleh, memanglah nak ubat orang buta. Macam mana kan tak sekarang mungkin wallah alam, saya tak tahu, itu tanya orang perubatan lah kan. Kemudian orang sakit sopak pun tak boleh juga. Jadi kemudian itu yang ketiga. Jadi tapi Nabi Isa boleh kan, dengan doa kepada Allah, disebutkan dalam tafsir kata dia berdoa dan sembuh. Kemudian yang ketiga wa uhyil mauta,
Bahkan ada yang kata pada masa itu kan, dia dapat menyembuhkan ribu orang, bukan sedikit, bahkan ribuan manusia yang dapat diobati oleh Nabi Isa AS ni kata. Tapi manusia, orang tetap juga tidak mahu beriman kan, Bani Israel ni. Wa uhyil mauta, yang ke mereka minta lagi, wa uhyil mauta, boleh kau hidupkan orang mati? Boleh, tengok wa uhyil mauta. Dia menghidupkan pula tu, mukjizat dia kan, mukjizat dia yang keempat menghidupkan yang mati biiznillah. Disebut lagi kan, takut orang kata dia ni Tuhan, dia boleh hidupkan, betul kan. Jadi adalah beberapa orang yang boleh dihidupkan, disebutkanlah dalam ulama-ulama tafsir, kita tak pergi detailkan Ada yang kata sampai Nuh pun ada juga dihidupkan situ, wallahu alam bisawab kita tak penting lah, kita tak ceritakan benda-benda tu kan. Tapi mukjizat dia ialah dia boleh menghidupkan orang yang mati. Kemudian seterusnya apa yang ada lagi kan, mereka datang lagi, mereka tak percaya lagi kepada Nabi Isa AS. Mereka kata lagi, ya Isa, kau boleh menghidupkan yang mati, tapi kau tahu tak apa yang ada, kami nak makan apa esok, ada dalam rumah kami, kamu tahu tak? Dia tanya lagi. Jadi Nabi Isa pun beritahu kepada dia. Apa Nabi Isa beritahu dia? Iaitu wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dia boleh beritahu kalau ikutnya benda ni adalah benda gaib belakangnya, benda yang orang tak tahu kan. Kamu makan apa? Maknanya apa yang berlaku, apa yang kamu nak makan nanti ke, kamu balik makan apa ke, apa yang kamu simpan dalam rumah kamu ke, manalah kita tahu kan tak jadi kalau kita tengok orang sekarang ni kan banyak kan menggunakan silap mata kan. Kadang-kadang kita tengok kan dalam TV mana kau silap mata, dia boleh kadang-kadang gini nak buat burung. Tu biasalah kita tengok kan mana kan, betul kan, burung keluar daripada topi, keluar burung daripada poket, keluar daripada ni, banyak burung dan sebagainya kan. Nampak kan, mana benda-benda itulah disebutkan. Jadi benda tu menjadi kepelikat pada zaman Nabi Isa AS kan. Tapi yang ahli silap mata sekarang ni itu silap mata saja. Burung tu dah ada dah kan. Kalau boleh buat burung sendiri, buatlah di rumah ramai-ramai kan, banyak-banyak burung tu kan, kemudian jual lah burung tu kan. Dah kalau pandai sangat, tahu kan, burung tu dah ada, cuma dia pandai menyilap mata kan. Tapi yang Nabi Isa AS memang betul-betul kan, burung tu memang daripada ni, kemudian boleh hidup kan. Kemudian itulah 5 perkara kan. Dia boleh beritahu ma tadakhiruna, apa yang kamu simpan di dalam rumah kamu. Of course lah, pada masa tu tak ada lagi peti sejuk kan. Kemudian inna fi zalika laayah lakum in kuntum mu'minin. Semua tu Nabi Isa kata itu semua adalah menjadi tanda kepada kamu, in kuntum mu'minin, kalau kamu semua tu percaya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan lagi apa? Wa musaddiqan. Ni cerita pasal Nabi Isa lagi kan. Maknanya banyak cerita pasal Nabi Isa kan. Nabi Isa. Sebab apa kan? Memang kita tengokkan sekarang ni, rupanya memang betul kan. Ayat-ayat ni kan semua kan sangat penting untuk kita tahu. Sebab apa kan? Kita sekarang berdepan dengan orang yang paling ramai atas dunia ni lah orang Kristian kan. Jadi mereka ni lah mempunyai salah faham yang dahsyat kepada Nabi Isa AS. Jadi kita sebagai orang Islam sepatutnya kita tahu kan Nabi Isa tu bagaimana. Jadi di mana sumber untuk kita tahu kan tentang Nabi Isa ni kalau tidak daripada Al-Quran. Sebab itulah kita ni perlu sangat-sangat untuk tahu kan apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Isa AS di dalam Quran ni. Kalau kita tak tahu, nanti kita pun terpengaruh kan dengan baca internet, dengan apa kan, langit terbuka, nanti kita salah faham nanti kan. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tentang Nabi Isa ni, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan dia ni membenarkan mengatakan betul, menerima apa yang lima baina yadayya, iaitu maknanya sebelum daripada aku, maksudnya sebelum daripada aku, minat Taurah, apa yang disebutkan dalam Taurat, wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Tu yang pertama, dia membenarkan, maknanya kata betul lah itu Taurat tu kan daripada Nabi Musa AS. Kemudian yang keduanya ialah dia menghalalkan apa? Lakum ba'dallazi hurrima alaikum, setengah-setengah perkara yang diharamkan untuk kamu. Maknanya kepada Bani Israel, kepada dulu dalam ajaran Nabi Musa dan juga Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Musa ni, ada setengah-setengah perkara tu diharamkan. Setengah perkara tu kan complicated lah, kita nak cerita detail kan. Ada yang kata ikan lah, ada yang kata burung lah, setengah-setengah burung lah, macam-macam ni sifat dia, ada boleh ada tak boleh. Jadi datang Nabi Isa AS, dia menghalalkan, mengatakan sebenarnya awak ni bohong ni, sebenarnya benda ni adalah halal, benda ni adalah boleh sebenarnya kan, tapi awak yang kata tak boleh, macam-macam lah gitu kan. Jadi itulah di antara apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Kemudian Allah wajitukum. Jadi banyak khilaf situ, banyak pendapat-pendapat lah, macam-macam sekali kan. Kita tak pergi detail lah. Tapi selepas daripada wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Yang penting tu ialah aku dah bawa kepada kamu ni, aku bawa kepada kamu bi ayah, wajitukum, aku bawa kepada kamu ayah, tanda-tanda banyak lah kan, tanda-tanda tentang kebenaran aku, apa yang aku cakap ni kan bukan aku ni nabi pembohong dan sebagainya kan.
mir rabbikum fattaqullah. Jadi oleh kerana itu maka apa yang sepatutnya kamu buat? Fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa atiun, dan sepatutnya kamu taat kepada Allah. Jadi artinya mereka ni bukan nak bertakwa kepada Allah, mereka ni banyak ilmu lah, mereka banyak, kan sebagaimana disebutkan dalam di tempat lain kan, mereka ni bawa asfar, kitab mereka bukan main banyak kan, dengan keldainya bawa seolah macam tu kan. Tapi adakah mereka beramal? Yang masalahnya beramal tu tidak tu, beramal tu tak ada. Jadi Allah SWT kata fattaqullah wa atiun, sepatutnya kamu bertakwa kepada Allah, kamu takut kepada Allah, dan kamu sepatutnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi. Seterusnya Nabi Isa berkata innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah tu adalah Tuhan aku dan juga Tuhan kamu. Tengok kan, sekali lagi kan, bukan aku ni Tuhan, tapi Allah tu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Maknanya Tuhan kita semua adalah Allah kan. Bukan aku ni Tuhan, jangan sembah aku. Fa'buduhu, hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah, jangan berhambakan diri kepada aku. Inilah kan kesalahan yang kata. Jadi Allah tak tekankan kepada kita sebagai orang Islam ni kan, kita kena faham, kita kena tahu, kita kena yakin bahawa apa? Bahawa sebenarnya adalah Nabi Isa tu hanyalah merupakan seorang manusia, seorang Nabi, seorang Rasul, dan bukannya Tuhan. Sebagaimana dakwaan sampai sekarang ni orang duk percaya kan, orang-orang yang bukan Islam, orang Kristian duk percaya kan. Seterusnya haza siratun mustaqim. Inilah sebenarnya sirat mustaqim. Inilah sebenarnya jalan yang lurus. Inilah jalan yang betul. Yang lain itu tak betul. Iaitu apa? Aku ni bukan Tuhan. Kita semua ni, kita ada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukannya menyembah aku dan sebagainya. Ayat yang terakhir, insya-Allah kan. Dan kita sekarang masuk kepada hizib baru. Hizib baru iaitu cerita baru, iaitu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Isa ni. Nabi Isa pun berdakwah lah. Jadi cerita Nabi Isa ni banyak kita tengok dalam surah Al-Imran ada, dalam surah Maryam ada, dalam surah-surah yang lain ada kan. Nanti kan kita tengok kan dalam surah macam-macam lah kita tengok kan. Jadi surah-surah ini semua adalah nak ceritakan, nak tegaskan kepada kita supaya kita ni jelaskan siapa Nabi Isa tu yang disalah fahamkan. Jadi benda ni sekarang, perkara ni semua adalah sepatutnya umat Islam ni, anak-anak kita orang Islam sebenarnya kan, yang dilahirkan sebagai orang Islam, sepatutnya faham benda ni daripada kitab, daripada Quran ni. Bukan faham ambil dengar daripada internet kan. Sekarang ni kan kita dengar daripada internet lebih banyak daripada kita tahu tentang Quran kan. Jadi sebab itulah kita ni sungguh-sungguh kena bersungguh-sungguh sikit belajar apa yang ada dalam Quran ni, tahu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hendaklah selepas daripada tu kita kena ceritakan anak-anak kita, ceritakan kepada orang Islam, kena sebarkan kan banyak-banyak dalam macam-macam cara lah. You orang semua kan boleh tulis, boleh buat. You orang boleh buat kan, insya-Allah kan. Macam-macam cara lah, ikut macam mana you buat kan. Saya inilah saya boleh pun boleh share dengan kita semua kan. Tapi orang insya-Allah boleh kreatif lagi buat dalam berbagai bentuk. Okey. Jadi sekarang ni apa yang terjadi? Selepas daripada tu, selepas ni falamma Nabi Isa pun berdakwah kan, apa yang diterima, apa yang dibuat oleh orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihi salam. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Apabila Nabi Isa ahassa tu alima. Dalam tafsir kata, iaitu apabila Nabi Isa dah alima, dah mengetahui, dah merasai. Kalau ahassa merasai, mana, tapi alima ni, ahassa ni lebih mana dengan matanya, dengan panca indera maknanya kan. Bila Nabi Isa dah merasai, dah mengetahui dengan panca indera dia bahawa minhum al-kufra, mereka ni dah kufur, mereka tak nak terima juga. Tengok kan, bawa dengan macam-macam mukjizat pun tak, mereka tak nak terima, macam-macam tanya kan. Ni sama lah kan, perangai sama juga dengan apa yang berlaku kepada Nabi Isa dulu kan, dan Nabi Musa dulu kan. Macam itulah kan, bawa mukjizat, macam-macam mukjizat, tak jadi juga kan. Jadi apabila mereka ni bukan sekadar nak kufur, bukan sekadar tak nak terima Nabi Isa AS, bahkan mereka plan untuk bunuh Nabi Isa AS. Jadi apa kata mereka kan, dah start nak bunuh kan, start dah plan-plan mereka tu kan. Qala man ansari, maka berkatalah Nabi Isa AS, man ansari, siapa yang nak jadi ansari? Ansari itu maksudnya ialah awani, iaitu orang-orang yang akan menolongku. Awan ni apa? Zahiban ilallahi li ansura dinahu, iaitu kalau ikut full kata tafsiran ialah siapa yang nak menjadi penolong-penolongku untuk pergi kepada Allah dalam usaha aku untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tak stop. Nabi Isa ni tak stop kan, walaupun dia nak dibunuh kan, tak, dia bukan teruskan ke dia, tapi cuma dia tanyalah siapa yang nak bersama dengan aku, siapa yang sanggup dengan aku. Dan sekarang ni berlaku kan gini. Jadi adalah 12 orang jadi dalam ajaran Kristian, dalam Bible pun ada sebut kata 12 orang dan sebagainya kan. Jadi kita pun ada 12 orang Jadi 12 orang yang bersama-sama dengan Nabi Isa yang sanggup tu
yang dinamakan oleh Al-Quran sebagai Ansarullah. Jadi man ansari ilallah, siapa yang nak menjadi penolongku untuk aku membawa agama ni ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan agama ini kepada manusia. Qalal hawariyun, lalu berkatalah hawari. Hawari ni adalah daripada perkataan hawara. Hawara ni makna putih maknanya. Hawariyun maknanya apa? Orang-orang putih, bukan orang putih, tapi maksudnya sebab setengahnya dikatakan bahawa mereka ni adalah putih melepak dan setengah kata mereka ni adalah orang-orang yang pekerja mengedaikan apa ni, kain. Gitu kan, setengah kata kan, macam itulah itu kan, tapi itu pendapat-pendapat lah kan daripada mana perkataan hawari itu kan. Jadi mereka ni dipanggil sebagai hawari kepada Nabi Isa AS. Qalal hawariyun, daripada perkataan hawari, kita sebut tadi hawa tu maknanya putih, bukan penyakit hawa kita tu kan, bahasa Melayu tu. Maka berkatalah orang-orang yang hawari ni, kita panggil hawari nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong Allah, iaitu menolong Allah, bukan Allah Ta'ala perlukan pertolongan, tapi maksudnya ialah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna billah, kami beriman dengan Allah, kemudian washhad bi anna muslimun. Washhad tu ialah kata-kata mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka kata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, ishhad, dikatakan saksikanlah wahai Tuan, dia kata wahai Nabi Isa, bahawa kami ini adalah muslimun, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengokkan perkataan muslimun Allah Taala gunakan kat sini kan, menunjukkan apa? Bahawa sebenarnya kita katakan bahawa semua agama adalah muslimun. Semua agama yang mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah muslimun. Tapi bila mereka sesat, maka startlah mereka ni jadi Kristian, mereka startlah jadi Yahudi, dan mereka startlah jadi macam-macam kan. Setakat itulah saja insya-Allah sesi kita pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.